Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan Puan Latifah. Okey. Nah, kita bawa ada seorang bersama, tak apa, Ustazah teruskan. Kalau siapa yang tak sempat secara live, dia boleh tengok rakaman selepas ini. Okey. Ustazah slow-slow, okey, supaya orang lain menunggu yang lain bersama. Okey. 2 hari lepas, Siddiqui, anak saudara dia sekali, bagus. Okey, ahlan wa sahlan Siddiqui. Okey, kita pada 2 hari lepas kita bercakap tentang mereka yang kita kata apa, mu'tadah ghair mumayyizah. Okey, Ustazah dah sebut mu'tadah ghair mumayyizah terbahagi kepada 4 jenis. Okey, mu'tadah, orang yang sudah ada kebiasaan haid, terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama, yang ingat masa haid dia mari, dan juga mana bila bermula haidnya dia ingat, dan juga bilangan pun dia ingat. Okey, dia ingat tarikh mula, dia ingat berapa hari. Itu yang pertama. Yang kedua pula, dia tak ingat bila mari haid dia, bila bermula. Kita tanya awal bulan, tak ingat langsung. Berapa hari bulan tak ingat. Dan juga dia tak ingat berapa hari. Dari sudut adat pun dia, bilangan hari pun dia tak ingat. Ini mutahayyirah mutlaqah. Jadi Ustazah dah terangkan pada 2 hari lepas, mutahayyirah mutlaqah ni, dalam tempoh dia beristihadah itu berjalan 2 hukum serentak, iaitu hukum haid dan juga hukum hukum haid dan juga hukum suci. Hukum suci itu 5 perkara: solat, puasa, tolak, tawaf dan juga iktikaf. Maknanya sepanjang tu dia boleh buat 5 perkara ni. Tapi sepanjang dia istihadah tu juga berjalan hukum haid, iaitu dia tak boleh bersama suami dia tak boleh baca Quran selain daripada dalam solat tadi lah. Maknanya dia tak boleh lah, kalau dia tak solat dia nak ambil Quran baca, tak boleh. Ni yang tak ingat segala-galanya. Okay. Macam mana kita nak tahu dia tu ingat ke tidak? Kita nak golongkan dia tu ingat ke tidak atau sebagainya, kita kena bila berlaku istihadah. Bila berlaku istihadah, kita kena tanya, sebelum ni ikut adatnya berapa hari? Tak ingat. Biasanya mari berapa hari bulan? Tak ingat. Bermakna yang dia mari rujuk kita sekarang ni, bila dia tak ingat hak yang sebelum ni, masa adat dia sebelum istihadah dia tak ingat, maknanya istihadah yang dia alami sekarang ni, dia adalah mustahadah mutahayyirah mutlaqah, dia adalah mustahadah mu'tadah dan dia adalah yang mutahayyirah mutlaqah. Okey, orang yang mengalami istihadah, dan dia juga adalah orang yang sudah ada kebiasaan haid, sebab sekarang ni kita dah masuk pada kategori yang sudah ada kebiasaan haid. Dan dia juga adalah orang yang mutahayyirah, yang tak tahu segala-galanya. Kenapa mutlaqah? Tak tahu dua-dua. Adat tak tahu, mula haid tak tahu. Okey, dua-dua. Bila tak tahu dua-dua ni, dia mutlaqah, mutahayyirah mutlaqah. Jadi macam mana kita nak tentukan kategori? Tengok kita kena tanya maklumat sebelum istihadah. Kalau dia orang biasanya yang berlaku begini, orang yang tak membuat apa-apa catatan. Okey, yang tidak membuat apa-apa catatan. Tu ingat, kita
orang yang sudah ada kebiasaan haid ini, sama ada kita adalah mu'tadah mumayyizah ataupun mu'tadah ghair mumayyizah. Mu'tadah ghair mumayyizah pecah kepada 4 jenis. Ustazah dah terang yang pertama. Ingat masa kebiasaan dan haid serta bilangannya. Ustazah sebelum Ustazah pergi pada 2 jenis yang terakhir, Ustazah nak sebut macam ni. Bagi mu'tadah ini, kalau dia mumayyizah, iaitu mu'tadah mumayyizah, perempuan yang sudah ada kebiasaan haid dan dia boleh membezakan warna darah, bermakna hukum tamyiz berjalan ke atasnya. Okey, dengan syarat apa? Itu ada perbezaan antara tamyiz dan adat. Dan yang kedua, kita kata berterusan antara, mana tak terpisah dengan antara darah kuat dan darah lemah, tidak diselangi dengan hari-hari kita kata warna lain ke, ataupun tidak diselangi dengan nakok, mana dia berterusan hitam merah. Tu maksud dia. Okey, selain daripada 4 syarat yang kita bincang semasa bercakap tentang mubtadi'ah ataupun mubtada'ah mumayyizah. Okey, so kena ingat syarat-syarat tersebut. Okey, jadi 2 hari lepas saya tak tunjukkan slide yang contoh untuk mutahayyirah mutlaqah. Ustazah terang macam tu je. Kalau tengok pada slide 87, boleh tengok di situ bagaimana Ustazah buat 2 tu. Bulan pertama masa tu tiada istihadah. Okey. Bulan pertama tiada istihadah. Bila mari bulan kedua dia sudah ada adat tadi kan. Tapi kita tanya, bulan sebelum istihadah ni macam mana keadaannya? Berapa hari? Mari berapa hari bulan? Tak ingat Ustazah, tak ingat. So kita kata sekarang ni kamu mengalami istihadah dan kamu adalah mutahayyirah mutlaqah. Okey, kena ingat mutahayyirah. Orang yang mutahayyirah ini sama ada yang mutahayyirah ke ataupun mutahayyirah nisbiyah yang akan kita bincang nanti sekejap lagi. Dia ni berjalan ke atasnya. Bila kita kata dalam tempoh 30 hari ni dia bukan kategori yang pertama. Dia bukan kita kata dia mumayyizah pun tidak. Dan memang dia ghair mumayyizah, tetapi dia bukan orang yang ingat adat dan juga masa keluar haid. Jadi dia mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah keseluruhannya berjalan di sepanjang tu. Katalah dia mari darah tu 1 hari bulan hingga 30 hari bulan. Jadi sepanjang tu dia dihukumkan sebagai orang yang suci. Dan sepanjang daripada 1 hari bulan hingga 30 hari bulan, dia berjalan ke atasnya hukum suci dalam 5 perkara yang Ustazah dah terangkan. Dan juga dalam masa yang sama berjalan hukum orang haid. Nampak tak berat hukum dia? Berat hukum dia. Okey? Okey, seterusnya Ustazah nak masuk kepada kategori ketiga. Mu'tadah ghair mumayyizah, yang ingat masa haid dia mari bila, tapi dah ingat berapa hari. Okey, Ustazah ulang. Dia adalah mu'tadah, orang yang dah biasa mari haid, dan dia adalah ghair mumayyizah. Bila Ustazah sebut ghair mumayyizah, ingat kita ada 2 makna. Sama ada darah sama ataupun tak cukup syarat syarat tamyiz. Okey, syarat tamyiz yang dulu tu. Contohnya katalah darah kuat lebih daripada 15 hari ataupun darah kuat tak cukup 24 jam. Tu kena ingat ataupun syarat lain. Syarat tamyiz ada 4. Okey. Kemudian dia Ustazah sebut tadi itu dari sudut mumayyiz. Dan dia ni pula mutahayyirah, tapi mutahayyirah yang bukan mutlaqah. Mutahayyirah juga, tapi tidak mutlaqah macam yang nombor 2 tadi.
Sebab apa? Hak dia tak ingat tu, mana kita kata orang yang lupa ni dia terus masuk golongan mutahayyirah, sama ada mutlaqah ataupun tidak. Tapi dia ni dia ingat masa dia ingat kita tanya bila mula mari haid, 1 hari bulan mari dah ustazah, ataupun awal bulan, setiap awal bulan, setiap hari 1 hari bulan konsisten haid saya, cuma saya tak ingat berapa hari je. Saya tak ingat berapa hari ustazah. Itu dipanggil juga mutahayyirah, tapi secara nisbi, separa pening. Okey, separa ingat. Separa sebahagian saja dia ingat. Contoh ustazah nak bagi kat sini. Kalau yang ada slide mudah, tapi yang tak ada slide tu kalau nak faham memang kena buat catatan, ya. Terutama yang baru join. Fatimah kata macam ni, haid saya di awal bulan. Mana dia ingat haid dia datang awal bulan, tapi saya tak ingat berapa bilangannya. Haid saya awal bulan, dia yakin haid dia keluar awal bulan, tapi dia tak ingat berapa hari. Dia macam mana? Tengok pada rajah yang ustazah bagi tu, ya. 1 hari bulan hingga 30 hari bulan tu dia alami istihadah. 1 hari bulan hingga 30 hari bulan dia alami istihadah. Bila dia mari jumpa ustazah, ustazah, hak mana haid saya ni? Ustazah tanya, biasa haid mari bila? Awal bulan ustazah, 1 hari bulan tu biasa konsisten haid saya. Berapa hari? Tak ingat dah ustazah. Lepas tu ustazah tanya pula, ada beza darah tak? Sama je ustazah. Ustazah pun tahu. Kenapa kita kena tanya? Kenapa tamanya kita kena tanya? Sama ikutlah terbalik ke nak tanya kebiasaan dulu ke ataupun warna darah dulu, tak ada isu. Yang penting maklumat cukup. Kita tanya, tadi ustazah tanya pun dah, adat dia dulu dah. Kan? Lepas tu tanya pula bilangan berapa. Lepas tu ustazah tanya pula, ada beza darah tak? Bila dia kata tak ada beza darah ustazah, sama je daripada 1 hari bulan sampai 30 hari bulan, sama je, bermakna dia ghair mumayyizah. Sebab kalau dia kata mumayyizah, kita kena pergi hak hukum muqtadah mumayyizah. Dia kata darah dia sama saja. Mana sama? Ustazah nak ambil contoh yang mudah, ya. Darah sama, ghair mumayyizah. Sebab dia tak boleh nak beza darah. Sepanjang tu merah je, ataupun sepanjang tu hitam je, ataupun sepanjang tu kuning je. Tak ada beza. Ataupun contohnya darah hitam 15 hari, darah hitam 16 hari. Lepas tu keluar darah merah pula 10 hari ke ataupun 15 hari. Nampak? Darah kuat melebihi, sudah langgar syarat tamyiz. Sebab kita kata darah kuat mesti tak kurang 24 jam, tak lebih 15 hari. Sebab haid ni kita hadkan setakat 15 hari. So sekarang ni itu contoh mumayyizah. Cuma sekarang ni ustazah nak bagi mudah nak faham, ustazah nak sebut daripada 1 hingga 30 hari bulan tu darah sama saja. Bila dia mari ngadap ustazah akan tanya, ustazah tanya dia, katalah dia mari, kadang-kadang orang tanya macam ni, pengalaman ustazah, dia cerita macam ni je, ustazah, saya sebelum ni haid saya 7 hari, tapi bulan ni ustazah saya mari 30 hari. Macam mana ustazah? 15 hari pertama tu haid ke, 15 hari kedua tu istihadah ke? Biasanya memang hak tanyanya memang bagi umum gitu. Kadang-kadang kalau dia mari kata-kata, ustazah, mula period saya 11 hingga 15 hari bulan, lepas tu suci, lepas tu mari pula haid saya pada 2 hari lepas tu, dan gitu sekian-sekian. Mana koyak gitu je, koyak tarikh je, detail tak bagi. Jadi sebenarnya
memang kita banyak. Jadi bila komunikasi ustazah tu, kalau orang yang tak bagi maklumat lengkap ni panjang cerita. Sebab tu ustazah tak sempat nak jawab soalan orang lain. Sebab seorang-seorang tu kadang-kadang daripada pagi pas petang, dan moga kita bukan ngadak 24 jam kan. Tanya, kita ada urusan lain, dia pun mungkin masa kita bertanya ada urusan lain. Jadi benda tu berlanjutan. Nak settle orang lain, settle yang dia dulu. Okay? Sebab tu ustazah mengharapkan orang yang bertanya, bila kita kena ajar anak kita, nak tanya soalan bagi detail. Bukan saja tarikh, tapi juga warna apa, baunya apa, rasa panas tak, masa mari tu sakit tak pinggang ke apa, ada tak tanda. Semua maklumat tu penting. Okey, sekarang ni ustazah nak sebut pasal mutahayyirah yang nisbi ni. Dia tak mutlaqah. Kenapa nisbi? Dia ingat masa mula haid dia, cuma tak ingat bilangan. Okey, kita kembali pada slide. 1 hingga 30 hari bulan darah sama sahaja. Ustazah pun tanya dia, ada adat sebelum ni macam mana? Okey. Ya, saya memang save dan memang saya akan share. So orang yang tak sempat tengok ataupun nak ulang tengok, boleh sebenarnya dekat page ustazah. Jadi jangan risau, nak share pun boleh. Cuma kita itulah kena tengok pada susunan tu. Kalau tengok tunggil langgang pun tak faham juga. Mana kena tengok tarikh tu. InsyaAllah dalam page ustazah daripada awal kuliah sampai akhir insyaAllah ada. Kecuali ustazah delete. Ustazah tak delete stokat ni ya. Okey. Balik semula. Okey. Balik semula kepada slide. 1 hari bulan hingga 30 hari bulan darah sama. Okey, dia mari tunjuk ustazah macam mana ni, ustazah nak selesai. Ustazah akan tanya, sebab dia dah royak dah darah sama. Ustazah kata, okey awak ni dia mumayyizah. Okey. Berapa adat? Sebelum ni mari berapa hari bulan? Awal bulan ustazah. Okey, awal bulan memang mari. Okey, berapa hari? Dah ingat ustazah. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi dia dalam bab mutahayyirah dia macam ni. Hak mana yakin kita hukum mengikut keyakinan. Hak mana tak yakin berjalan ke atasnya. Hak tak yakin tadi ihtimal dia haid, dengan ihtimal tu mana yang kita kata kemungkinan dia haid, kemungkinan dia suci. Okey? Kemungkinan dia lah yang akan berjalan serentak hukum haid dan juga hukum orang suci. Okey, kita tengok dalam contoh ni, dia yakin, dia kata dia mari awal bulan. Okey, dia yakin mari awal bulan. Bermakna hari pertama tu yakin haid. Sebab dia sebut. Dia kata, ustazah, saya mari awal bulan. 1 hari bulan tu memang keluar haid. Mana yakin 1 hari bulan haid. Kita pun tanda 1 hari bulan yakin. Okey, dia dah ingat hari. Mungkin dia mari 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, mungkin 15. Kenapa kita tak kata mungkin 16? Sebab haid setakat 15. Jadi kita pun cut off kat situ. 15 hari. Had maksimal haid 15 hari. Jadi macam mana nak buat? Bermakna 1 hari yang yakin kita hukum tak dia, orang mutahayyirah ni. Yang mana yakin ambil hukum dia mengikut keyakinan. Apa yang dia yakin? Iaitu hari pertama tu dia yakin haid. Kedua, tak yakin. Ketiga, tak yakin. Keempat, tak yakin. Kelima, tak yakin sebab dia tak ingat. Keenam, tujuh sampai hari ke-15 dia tak yakin haid. Maknanya kita kata 2 hingga 15 ini mutahayyirah. 2 hingga 15 mutahayyirah. 16 hingga 30? Dia cakap tadi. Kira-kira kita tahu kenapa kita kata ustazah tulis kat situ 16 hingga ke 30 tu yakin suci, sebab haid hanya terhad kepada 15 hari yang pertama sahaja di situ. Sebab dia kata, kenapa dia kata 15 hari pertama? Sebab dia royak di mari awal bulan dia yakin. So kita cut takat 15 hari. So hak mari darah hari 16 tu dah kira tempoh suci, sebab tu kita kata yakin suci. Nampak? Jadi haid dia hanya 1 hari sahaja, dan 2 hingga 15 hari bulan tu kita tak boleh kata istihadah. Dia mutahayyirah. Sebab mutahayyirah maksudnya mungkin
ihtimal, ada kebarangkalian dia haid masa tu, ada kebarangkalian dia suci. Okey? Macam mana pula Ustazah? Kenapa kita kata begitu? Kenapa kita kata 2 hingga 15 ni mutahajirah? Ada ihtimal, ada kebarangkalian. Sebab dia yakin hari pertama saja. Dia cakap, Ustazah, saya ingat hari pertama, haid saya mari awal bulan. Maknanya hari pertama tu suci. Selain pada tu dia tak ingat. Kenapa kita kata dia tak ingat? Sebab dia tak ingat bilangan dia. Dan kenapa kita kata 16 hingga 30 tu yakin suci? Sebenarnya, dalam tempoh 30 hari tu ada darah lah. Sekarang ni kita nak letak hukum. Hukumnya yakin, hak yakin ikut keyakinan. Jadi sekarang ni, kita yakin hari pertama dia haid. 2 hingga 15 tu tak yakin. Haid ke suci. Tetapi hari 16 ke 30 memang kita tak boleh hukum haid ke? Tak boleh hukum haid. Kena hukum, masa tu memang dah berlakunya, kita kata suci. Maksudnya, masa suci tu mengikut yang sebelum ni. Bukan suci sekarang ni, dia memang dia berhadas. Tapi kita nak berhukum situasi istihadah dia sekarang ni. Okey? Adalah berdasarkan kepada adat. Ustazah nak sebut di sini, orang yang ghair mumayyizah ini dia kena follow adat. Okey? Tu kena ingat. Ghair mumayyizah, mu'tadah. Ghair mumayyizah, kena ikut adat. Dia tidak ikut tamyiz. Yang mumayyizah sahaja ikut tamyiz. Dan juga kadang-kadang tamyiz dan adat. Lepas dah habis yang ni, Ustazah akan bagi beberapa senario lain yang muqtadah, yang melibatkan 3 warna dan sebagainya. Yang slide Ustazah bagi ni setakat 2 warna ataupun 1 warna saja. Okey? Faham tak? Okey? Jadi sekarang ni, kalau kita berdasarkan pada fakta yang dia bagi, bermakna sebelum ni, sebelum istihadah, kita kata kalau dia haid pun paling lama 15 hari saja. Sebab apa dia kata 15 hari yang pertama? Satu, sebab dia sebut hari pertama dia yakin haid bermula pada awal bulan. Okey. Jadi tentu sekali dah kita tak akan hukumkan 16 dan 30 itu hari haid, sebab maksimal haid setakat 15 hari saja. So berdasarkan kita kata kalau ikut yang sebelum ni 16 hingga 30 tu adalah yakin suci. Cuma tak tahu dia daripada 1 hari bulan tu berapa hari dia haid. Kita cut sampai 15. Sebab tu kita cut sampai 15 ni. Itu maksimal haid. Jadi bagi orang yang tak ingat adat ini dan dia kata dia ingat, Ustazah, haid saya mari awal bulan. Haid saya mari awal bulan. Okey, kita bagi yang hari pertama sahaja haidnya. 2 hingga 15 hari bulan adalah mutahayyirah. Jadi dalam tempoh 2 hingga 15 hari bulan ini, dia wajib solat, dia wajib puasa ke bulan Ramadan, dia boleh tawaf kalau sedang mengerjakan umrah ataupun haji. Dan kalau dia dijatuhkan tolak ketika itu oleh suaminya, dia dikira dalam keadaan suci. Kita ingat ya, orang yang dijatuhkan tolak pada masa suci, masa tu dia dah kira dah. Okey? Suci, haid, suci, haid. Ya, kita nampak tak? Suci, haid. Okey? Suci dah kali kedua dah. Bab yang pertama tadi kira. Kemudian suci. Mari haid yang ketiga, dia dah bebas daripada dah. Berbeza orang yang ditolak masa haid. Haid. Katalah haid dia 15 hari. Okey, lepas tu suci. Itu baru dikira suci yang pertama. So dia haid yang keempat ni baru dikira suci, dikira habis iddah. Okey, itu bab iddah lah. Okey. Kan Ustazah nak cerita bagaimana yang kelima, apa dia yang dihukumkan suci, berhukum dengan hukum suci dan tempoh mutahayyirah.
iaitu dia boleh iktikaf. Dia nak iktikaf boleh. Tapi kalau dia saja-saja nak lalu tak boleh. Sebab dia masa tu dikira dia ada 2 topi. Orang yang mutahayyirah ni ada 2 topi. Okey? Ada 2 topi. Topi orang suci, topi orang haid. Okey? Topi orang suci dalam 5 perkara, topi orang haid dalam selain daripadanya. Nak bersama suami tak boleh, nak lalu tak boleh. Nak iktikaf boleh, nak duduk dalam tu nak iktikaf dengan niat iktikaf boleh. Tapi kalau saja nak lalu, okey? Kalau dikhawatiri menitis, tak boleh. Nampak tak perbezaan dia? Okey? Yang mungkin melintas tu tak besar sangat kita nampak benar. Tapi sepanjang 2 hingga 15 hari bulan ni haram dia bersama suami dia. Ingat baik-baik perempuan sekalian ya. Sebab bila kita tak tahu hukum, bermakna kita buat kesalahan. Kalau kita jahil, mungkin kita boleh berdalil dengan kejahilan. Tetapi kalau kita tidak mahu menuntut ilmu sampai sudah, adakah kita boleh mengatakan memberi alasan jahil sampai bila-bila? Okey? Dengan kemudahan sekarang ni, kalau rasa malas nak keluar rumah pun, kuliah online, berlambak orang Terengganu kata. Ustazah buat ni kalau untuk yang satu grup khas untuk muslimat, memang kalau dia ikut yang ni pula, ini adalah ulangan. Kira masih makin masak. Kita je antara nak dengan tak nak belajar. Bab darah ini kalau kita gagal faham betul-betul, hancur lebur ibadah kita. Kita nak royak ke Tuhan kita jahil. Allah akan tanya, ada handphone tangan buat apa? Ngepek lah pula ustazah. Okey, ustazah tak nak ngepek. Okey, nak selesaikan masalah. Okey. So 2 hingga 15 hari bulan tu berjalan hukum tuhur dan juga haid berserentak. Dan 16 hingga 30 hari bulan dihukumkan suci. Tadi contoh ustazah nak bagi contoh lain lah. Kita kata gini. Dia kata haid saya di 15 hari bulan memang haid saya keluar ustazah. Dia ingat 15 hari bulan. 15 hari bulan tu biasanya tengah bulan tu dia mari ustazah, tapi saya tak ingat. Saya tak ingat berapa hari. Guna nak buat tu? Kalau ustazah bagi contoh lain, bermakna samalah juga, buat terbalik je. 1 hingga 14 kita kata yakin yakin suci, betul tak? Okey. Sebab dia kata bermula 15. Okey. Jadi 1 hingga sebab dia kata dia mari 15 hari bulan. 1 hingga 14 bermakna suci. Yakin. Kita kata hukumnya hukum suci. Memang darah dia mari daripada 1 hingga 30. Kita hukum suci itu berdasarkan apa sahaja? Kita tengok kepada uruf dia sebelum ni lah, adat dia sebelum ni. Kita tanya mari haid bila? Dia kata mari 15 hari bulan. Jadi kita tahulah mana kalau kita, sebab ghair mumayyizah ni kita kena ikut adat. Adat dia dari 1 hingga 14 tu suci. Jadi walaupun berdarah sekarang ni, kita hukumkan dia suci. Maksudnya dia istihadah masa tu. Faham? Tu maksud dia. Okey? Jangan pula bila tengok pada slide ustazah suci. Jadi maknanya dia pun semayang ikut. Kita kena ingat kes ini yang kita bincang ni kes istihadah. Okey, kes istihadah. Apa dia? Daripada 1 hari bulan hingga 30 hari bulan dia ada darah. Cuma hak mana dalam 30 hari ni hak dia suci, hak dia mari haid. Okey? Dan kes yang kita bincang ini orang yang mutahayyirah sebahagian. Dia tak ingat bilangan. Jadi kes dia ni, hak yang contoh yang kedua ustazah riwayat ni adalah kita kata apa? Kita kata dia mari 15 hari bulan. Ustazah tiap bulan saya ingat mari 15 hari bulan. Cuma saya tak ingat berapa hari.
Okey, dia tengok apa hari. Bermakna 1 hingga 14 hari bulan yakin suci. Kita pun letak okey, 1 hingga 5 hari bulan ni suci sebagaimana adat sebelum ni. Tapi masa tu dia berdarah. Faham tak? Bermakna kalau dia dah tinggal, dia dah habis dia dah mari berlaku istihadah baru dia mengadap kita. Dan dia bila tengok darah daripada 1 hari bulan tu, dia dah berhenti solat, betul tak? Dia dah berhenti solat. Sebab hukum dia, orang yang tengok darah, dia kena stop solat. Dia pun ingatkan, mari tu, kita bila mari darah, kita pun tak solat lah. Sampai 15 kita, mari ke 16, baru tahu. Istihadah. Bila dah baru tahu istihadah, mana hari ke-16 itu adalah penentu kepada sama ada kita mengalami istihadah atau tidak. Tapi tak semestinya 16 hari bulan itu sebagai istihadah. Hari darah tersebut, darah pada 16 hari bulan itu penentu kita sama ada mengalami istihadah atau tidak. Tapi darah pada 16 hari bulan itu bukan semestinya darah istihadah. Kemungkinan juga dia adalah darah haid. Faham maksud Ustazah? Berapa kali dah Ustazah ulang? Ya? Kita tak boleh kata 15 hari haid, 15 hari istihadah. Tak semestinya begitu. Tidak semestinya. Ada kes begitu. Tapi tidak semestinya. So kita tak boleh terima selama ni kita duk pegang 15 hari haid, 15 hari istihadah untuk semua senario, kita sudah salah. Okey? Kita sudah salah. Allah Ustazah cakap semangat hari ni. Nak ada puasa. Okey? Jadi dalam kes yang kedua, contoh kedua Ustazah bagi yang lain daripada dalam apa ni kita kata dalam slide tu, iaitu dia kata, Ustazah, saya mengambil istihadah. Bila Ustazah tanya dia, orang lama istihadah ni kita kena tanya, okey, adat sebelum ni macam mana? Okey, biasa mari haid berapa hari bulan? 15 hari bulan. Ustazah, mari haid berapa hari? Dah ingat. Okey, kita tahu dia dia orang yang ghair mumayyizah dan tak ingat bilangan tapi ingat bila mari. Dia kata 15 bulan. So berdasarkan hukum adat 1 hingga 14 dia dikira suci. Maknanya dia kena qada lah. Sekarang ni kita nak bagi hukum, ustazah nak bagi hukum, ustaz nak bagi hukum, suami nak royak ke isteri, ayah nak royak ke anak, toki nak royak ke cucu. Okey, tu tanggungjawab. Jadi dia mari rujuk ustazah. Ustazah kata okey, awak tak ingat bilangan, awak kata 15 hari bulan baru mula haid. Jadi macam tak adil lah. Start daripada 15 hari bulan sampai kita cut sampai 15 hari. 15 hari itu maksimal haid. Dia kata 5. So 15 hari bulan tu confident haid. Okey? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nak? Okey? Ustazah nak kata. Tadi 15 dia 15 kita confident dia haid. Okey? Dan kita mesti cut takat 15 hari. So ini 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sebab daripada 15 hingga 29 hari bulan tu cukup 15 hari. Ingat, setiap kali misal yang ustazah bagi adalah hari bulan itu ustaz kira 1 hari untuk memudahkan kefahaman, tetapi bukan untuk ditatbikkan dalam realiti. Kenapa ustazah kata begitu? Sebab kalau 15 hari bulan, ustazah kata ni pula, sekarang ni ustazah nak mengajar muda, ustazah tak ni. Okey, kalau detail ustazah tanya 15 hari bulan tu mari pukul berapa? Dia kata pukul 12 ustazah, bermakna 30 hari bulan pukul 12 baru cukup 15 hari 15 malam. Okey, tapi tadi ustazah kira 15 tu 1 hari dengan kefahaman bahawa katalah kalau bulan kerana kita kata tahun Masihi, kita kira pukul 12 malam tu kan dah start masuk tarikh. Kata pukul 12 malam tadi.
Betul lah kita kira satu hari untuk hari yang pertama keluar haid tu. Sebab dia mari mula pertukaran tarikh. Okey, itu yang Ustazah pakai dalam memberi penerangan. Tapi bila kita nak kira hak kita sebenar, kita kena tengok waktu berapa. Okey? Boleh faham Okey, kita kata 15 haid. So 14 hari lagi adalah apa dia? Istihadah ke apa? Jadi dalam tempoh kita kata 16 hari bulan sehingga 29 hari bulan itu tanda soal, iaitu mungkin haid, mungkin istihadah, mungkin haid, mungkin istihadah. Mungkin haid, mungkin suci. Ustazah pun lalu dah. Okey, mungkin haid, mungkin suci. Kenapa dia kata mungkin, Ustazah? Sebab tarikh-tarikh ni dia tak tahu. Kenapa dia tak tahu? Sebab dia tak ingat berapa hari dia mari haid. Hak dia yakin hanya 15 hari bulan sahaja. Jadi 16, 17, 18 sampai 29 tu tak tahu sama ada haid ke tidak. Jadi kita letak tanda soal. Bila ada je tanda soal, mutahayyirah. Bila mutahayyirah, berjalan hukum suci dan haid serentak. Boleh faham Okey. Begitulah seterusnya. Kalau dia kata, Ustazah, saya dah sama mari berlaku istihadah lah, Ustazah. Ada awak berapa? Biasa adak saya, Ustazah, 3 hari bulan ataupun 27 hari bulan. Macam itulah cara kiraan dia. Okey? Ustazah dah bagi contoh tadi. Okey? Seterusnya kita pindah kepada jenis yang keempat. Okey. Ustazah bagi rehat sekejap. Penat kan? Memanglah penat buat istihadah ni. Ustazah nak menjawab ni lagi penat kan. Nak demam rasa banyak soalan, nak mikir. Hok mari lebih kurang tu lagi sakit kepala Ustazah. Nak kena tanya 2-3 kali sakit tangan ni menaik. Untuk nak bertanya. So bagi kata tolong bagi detail. Detail tu apa? Tanya lagi detail apa. Okey. Kalau duduk depan Ustazah pula dah telinga. Dah jauh tak boleh pula telinga. Okey. Yang keempat, mu'tadah ghair mumayyizah. Mu'tadah ghair mumayyizah, yang mana dia ingat bilangan tapi tak ingat mari bila. Okey, dia mari Ustazah, saya mengalami istihadah ni Ustazah. Ustazah tanya dia, ada sebelum ni kena mari bila? Dia kata, saya tak ingat Ustazah mari bila. Berapa bulan? Tak ingat. Awal tak tahu, pertengahan tak tahu, akhir tak ingat sungguh Ustazah. Berapa hari mari? Haid saya biasa 8 hari. Dia ingat bilangan tapi tak ingat masa mula haid dia. Lawan pada hak tadi. Ini pun mutahayyirah nisbi. Okey, separa lupa. Tak lupa sepenuhnya. Separa lupa. Okey. Contoh yang diberi di sini. Okey, contoh yang diberi di sini dalam slide. Nanti Ustazah bagi contoh lain yang tak ada dalam slide. Aisyah berkata, haid saya 5 hari pada 10 hari pertama. Daripada 1 hari bulan hingga 10 hari bulan tu saya mengalami haid selama 5 hari. Okey? Tapi saya lupa bila mula keluar. Cuma saya yakin hari pertama saya suci. Okey? Ustazah dah sebut tadi. Mutahayyirah ni bila berlaku kes macam ni. Hak mana suci mengambil hukum suci. Astaghfirullahaladzim. Hak yang mana yakin mengambil hukum keyakinan. Dan yang mutahayyirah itu berjalan ke, yang kita tak yakin itu berjalan 2 hukum serentak, suci dan haid. Okey? Suci dan haid. Kita tengok contoh ya.
tengok contoh di sini. Dia sebut, ingat contoh yang Ustazah nak bagi ni, mana dia kata dalam 10 yang pertama itu Ustazah, saya yakin saya mari dalam tempoh 10 hari yang pertama selama 5 hari, dan saya yakin hari pertama saya suci Ustazah. Cuma saya tak tahu saya mula 2 bulan ke, mula 3 bulan ke, mula 4 bulan ke, mula 5 hari bulan ke, atau mula 6 hari bulan. Tapi yang penting 5 hari. Okey? Jadi kita nak buat kena. Jadi kita tengok, kita tanda 1 hari bulan tadi kata saya yakin suci. Jadi kita pun buat 1 hari bulan suci, yakin suci. Okey? Berdasarkan huruf. Dalam situasi semasa ni, okey, di mana kita buat satu gambar rajah. 1 hari bulan, sekarang ni 1 hari bulan ikut hurufnya suci. Ustazah dah sebut tadi, dia mari haid daripada 1 hingga mari darah 1 hingga 30 hari bulan. Sekarang kita nak selesai masalah sekarang. Tapi kita tanda suci. Maksudnya dia bukan haid masa ni. Kalau dia ada, tapi dia mengalami ada darah, maknanya dia bila suci tu maksudnya dia istihadah lah sekarang ni. Dalam bulan dia mengalami istihadah tu. Faham betul-betul Ustazah nak royak. Kenapa kita hukum suci tengok hukum adat? Bila kata suci maknanya sedangkan dia mari haid 1 hari bulan tu dia tak sembahyang. Selama dia mari jumpa kita tu lepas istihadah, benda dah berlaku dah. Ustazah 1 hari bulan tu saya tak sembahyang dah Ustazah sampai 15 hari bulan. Hari ke-16 tu baru saya start mandi Ustazah. Dia pun mari ngadak Ustazah. Macam mana Ustazah? Ustazah pun tanya dia pun royak. Hari pertama saya yakin suci Ustazah. 10 hari pertama saya mari, maknanya 5 hari daripada 10 hari tu saya alami haid, tapi saya tak ingat bila mula. Tapi hari pertama yakin. Okey, jadi kita pun tanda 1 hari bulan suci. Kenapa kita kena tanda 1 hari bulan suci? Sebab ghair mumayyizah, mu'tadah, ghair mumayyizah kita berhukum berdasarkan adat, bukan tamyiz. Okey? Boleh faham 2 hingga 5 hari bulan. Tanda soal. Kenapa tanda soal Ustazah? Kita tak tahu darah hak tubik pada 1 hari bulan ni darah haid ke tak. Sebab dia dah ingat mula bila haid dia cuma ingat 5 hari sahaja. So jadi kemungkinan haid dia tu bermula 2 hingga 6 hari bulan ataupun bermula 6 hingga 10 hari bulan. Yang penting 5 hari. Jadi hak bertindihnya mana? Okey, antara satu sama ada 1 2 haid dia kemungkinan 1 2 3 4 5 6 ataupun 6 7 8 9 10. Jadi hak bertindih, hak confident haidnya pada hari yang ke-6. Confidentnya hari ke-6 lah. Mungkin ini permulaan untuk 5 terakhir daripada 10 hari ataupun 6 hari bulan ini adalah hari terakhir daripada berapa bulan? 2 hari bulan. 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun 6, 7, 8, 9, 10. Nampak 5 hari tu. Jadi 6 ini adalah yakin haid. Sebab dia mungkin permulaan untuk 5 hari terakhir ataupun hari terakhir untuk 5 yang pertama. Boleh faham? Okey. Jadi kita letak 6 hari bulan tu yakin haid. 1 hari bulan yakin suci sebab dia royak tadi. 6 hari bulan tu berdasarkan maklumat dibagi kita kata yakin haid masa 6 hari bulan. Hak tak yakin haid ke suci 2 hingga 5 hari bulan tu ihtimal ada kebarangkalian masa ni dia suci, ada kebarangkalian dia haid. Kenapa pula Ustazah? Macam mana kita nak kata 2 hingga 5 bulan ni ihtimal ada kebarangkalian? Sebab dia cakap tadi 5 hari dalam tempoh 10 hari. Hari pertama yakin suci. Jadi haid dia kemungkinan daripada 2 hingga 6 ataupun 6 hingga 10. 5 hari. Sama ada 5 hari pertama ataupun 5 hari kedua. Yang penting setakat 10 hari. Okey? 10 hari pertama. Jadi kita kata hak yakinnya hanya 1 hari bulan yakin suci dia royak. So
Dan yang kita pula bila kita buat analisa, kita yakin 6 hari bulan tu haid. Kenapa kita yakin 6 hari bulan haid? Sebab ia adalah sebab ada hari terakhir untuk daripada tarikh 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah hari terakhir untuk hari kelima jika kita kira haid yang bermula daripada 2 hari bulan. Ataupun 6 hari bulan merupakan hari pertama untuk 5 hari terakhir. Jadi yang ni je kita yakin haid. Mungkin haid bermula sini, mungkin haid bermula 2 hari bulan. Jadi yang ni je lah yakin haidnya. Hak lain tu tak tahu. Okey, kenapa tak tahu? Sebab mungkin mari 2 hari bulan mula, mungkin 6 hari bulan mula. Jadi hak yakin 6 hari bulan, hak tak yakin apa dia? 2 hingga 5 hari bulan dan juga 7 hingga 10 hari bulan. 4 hari hak berkepit antara tengah-tengah 6 hari bulan tu. Jadi 4 hari pertama 2 hingga 5 hari bulan adalah mutahajirah. Okey. Ya, Ustazah tulis di situ hukum mutahajirah mutlaq. Walaupun dari sudut kategori semua sebenarnya dia mutahajirah nisbi, maksudnya dia hukum nak cakapnya sama seperti hukum orang yang mutahajirah tadi, dia sudut berjalan hukum suci dan hukum haid serentak. Jadi 2 hingga 5 hari bulan tu. Ke 2 hingga 5 hari bulan dia berjalan serentak hukum haid dan hukum suci. 6 hari bulan confirm haid. 7 hingga 10 hari bulan berjalan serentak sekali lagi hukum haid dan suci, sebab tak pasti haid dengan suci. 11 hingga 30 yakin suci. Sebab apa 11 hingga 30 yakin suci? Dah diroyak dah tadi kan, setakat 10 hari bulan je, 10 hari pertama je. Kan dia kata dalam tempoh 5 hari dalam tempoh 10 hari yang pertama. Sebab tu kita kata hak 11 hingga 30 itu mengikut adat dia sebelumnya. Jadi bila kita nak berhukum dalam tempoh istihadah ini, kita berhukum dengan adat sebab dia ghair mumayyizah, mu'tadah, ghair mumayyizah. Jadi dari sudut qada ustazah nak bercerita. Okey, dari sudut qada ustazah nak bercerita. Kembali kepada ustazah dalam kes yang sekarang ni, yang misal yang ustazah bagi bermakna bila kita dah buat penyelesaian macam ni, dia hak mula-mula mari tadi ingat dia mengalami darah bila 1 hingga 30 ni, kita dah buat keluar hukum, dah lukis hak ni suci, hak ni haid, hak ni mutahajirah. Sedangkan dia sebelum dia mari jumpa dia, start daripada 1 hari bulan hingga 15 hari bulan dia dah semayang dah. Betul tak? Kita sebelum kita tahu istihadah, memang kita tak semayang, kita tunggu sampai 15. Memang hukum wajib tunggu sampai 15 pun. Kalau itu pertama kali kita mengalami istihadah. Sebelum-belum ni tak pernah istihadah. Tiba-tiba kita haid biasanya 5 hari. Bulan ni mari lebih daripada kebiasaan. Kita kena tunggu sampai 15. Maksudnya kalau darah tu mari sampai 15 hari itulah kita tak semayang. Kita tak boleh nak pakai adat kita lagi. Mari ke hari 16 istihadah. Barulah kita tengok dia kategori mana. Okey, sekarang ni tiba-tiba rupanya dia mutahajirah nisbi. Yang ingat adat tapi tak ingat mula bila. Jadi dalam kes ini hak mana dia kena ganti solat? Dia tak solat daripada 1 hari bulan sehingga 15 hari bulan. Betul tak? Dia maknanya dia tak akan solat daripada 1 hari bulan hingga 15 hari bulan. Sebab memang ikut hukum gitu. Jadi bila kita dah sebab tu ustazah kata bila istihadah tengok balik ke belakang, review balik. Sama ada kita review dengan kepakaran kita sendiri sebab kita ada ilmu bab darah wanita, ataupun kita rujuk ustazah, ataupun kita rujuk suami kita yang pandai bab ni, ataupun kita rujuk siapa lagi, mak kita yang pandai dan sebagainya. Ya, ikutlah, yang penting dia ada kepakaran. Kalau dia royak kira 15 hari haid, 15 hari suci, tu maknanya salah dulu lagi. Okey, sebab orang yang tahu bab istihadah dia kata okey, kita kena tengok je jenis. Ada 7 jenis istihadah.
7 jenis mustahadah. Perempuan yang istihadah ni ada 7 jenis. Okey. Jadi dalam kes yang nombor 4 ini ustazah nak royak beri bermakna dia tinggal solat tadi 15 hari, betul tak? Tapi bila kita buat graf ini, nampak tak? Bila kita buat graf ini, kita kata 1 hari bulan suci, 2 hingga 5 hari bulan berjalan serentak hukum haid dan suci, 6 hari bulan confirm haid, 7 hingga 10 mutahajirah, jadi berjalan hukum serentak. Bermakna dia kena ganti solat pada 1 hari bulan, 2 hari bulan dengan 5 hari bulan dia memang tak solat pun. Ustazah royak dia tak solat sampai 15 hari bulan. Dia 2 hingga 5 hari bulan pun dia kena solat. Sebab apa kena solat? Tadi ustazah kata, sebab ustazah kata tadi ketika ini hukum haid dan hukum suci berjalan serentak. Dia wajib solat, dia wajib puasa. Maknanya kalau dia tinggal puasa, dia kena qada puasa pada 2 hingga 5 hari bulan. Begitu juga 1 hari bulan. Okey, sebab tak dia tinggal solat. Katalah kita andaikan sekarang bulan puasa berlaku gini. Bermakna dia kena qada solat dia dan juga kena qada puasa dia. Sebab dia tinggal solat tadi. Okey? Kemudian pada 6 hari bulan tak apalah dia tak solat tu okeylah. Tapi kena qada puasa, tapi solat tak qada. Pada 6 hari bulan puasa je qada, solat tak qada. Sebab apa? Sebab masa tu dia haid. Hukumnya haid. Orang haid dia tak perlu qada solat, tapi qada puasa. Okey, 7 hari bulan dengan 10 hari bulan dia kena qada juga solat, juga kena qada puasa. Kalau dia memang dia tak puasa pun. Sebab dia kad dia 15 hari. Okey, baru 10 hari, 5 hari lagi tadi pun dia kena qada juga puasa dan solat dia. Ingat, dalam kes yang ni hanya 6 hari bulan sahaja dia tak qada solat, tapi puasa qada. Bermula daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan dia kena qada puasa 15 hari. Sebab dia tak puasa, tak solat pada selama 1 hingga 15 hari, berpegang dengan kefahaman dia, macam kita lah, memang macam tu hukum dia. Dosa dah ustazah? Tak berdosa, sebab kita berhukum dengan hukum zahir. Kita tengok darah, kita tak solat. Okey, dan memang kita kena sampai 15 hari. Kecuali sekarang ni kita bulan puasa ni, bulan depan mari pula berlaku gini, istihadah balik, tengok darah sama istihadah, dia dah boleh. Maknanya sekarang ni darah sama masa tu, jadi dia boleh dah pakai, maknanya hukum adat dia. Okey, jadi dalam masalah ini kita kena tengok kategori dia mustahadah, mutahajirah ataupun tidak, ya. Okey, begitu juga untuk ustazah nak bagi contoh satu lagi sebelum ada sempat lagi. Okey, contoh yang dia apa ni, dia tak ingat apa, dia lupa bilangan, tapi dia ingat tarikh mula. Ustazah pusing yang contoh. Ustazah bagi contoh dah tadi. Okey, yang ni kita kata dia ingat bilangan tapi lupa masa kebiasaan haid dia, contohnya lah. Okey, contoh ustazah nak royak, dia dia lupa bilangan, tak ingat, dia lupa lupa kebiasaan haid dia. Okey, dia lupa kebiasaan haid dia. Mana contoh ustazah nak bawa tadi, lupa dah. Sekejap ustazah cari dulu. Ni dia ingat berapa hari dia mari, tapi dah ingat mari bila. Contoh kedua ustazah nak bagi faham yang terakhir ni. Kebiasaan haid dia adalah 6 hari, okey, daripada 10 hari yang pertama. Sama je. Ustazah kata tadi kes dia 10 hari pertama, dia royak gitu juga. Tadi 5 hari daripada 10 hari yang pertama. Yang ni kes dia, haid saya kebiasaan haid saya 6 hari daripada 10 hari yang pertama setiap bulan. Tapi saya dah ingat ustazah,
tarikh mula sama ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sudah ingat. Hak tadi dia kata yakin suci. Yang senario lain yang Ustazah bagi ni iaitu haid saya biasanya 6 hari dalam tempoh 10 hari. Okey, yang pertama. Tapi saya dah ingat mari tu permulaan hari saya dah ingat. Hari pertama ke mula, hari kedua, ketiga, keempat, kelima dia tak ingat. Jadi kita tengok di sini bahawa kita tengok kita dapati hari macam mana kita nak hukumkan dia sebagai hari kelima dan hari keenam dihukumkan sebagai hari haid. Kenapa pula Ustazah 5 dengan 6 hari haid? Sebab kalau buat kita kata Ustazah nak ambil ringkas gini je mudah. Dalam tempoh 10 hari ni 6 hari dia mari haid. Jadi kemungkinan haid dia kalau mari hari pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Kalau bermula hari pertama. Okey? Bermula hari kedua, hari ketiga, hari keempat, okey, hari kedua, ketiga, keempat akan bertindan 5 dan 6 ini. Kalau dia mari hari kelima, okey, 5 kita kata 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey? Cukup 6 hari. Jadi kenapa 5 dan 6 ni bertindan? Sebab ini mungkin kita kata kalau kita mula daripada 1 hari bulan, kita kata 2 hari bulan, Ustazah nak tunjuk secara detail susah. Kalau lokeh cuba buat nanti. Kalau 1 hari bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 2 hari bulan 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 3 hari bulan 3, 4, 5, 6. Kalau 4 hari bulan 4, 5, 6. Nampak tak? 5, 6, 5, 6 ada dalam setiap kalau mari daripada hari-hari ni 5 dan 6. Okey, sebab tu 5 dan 6 itu adalah kita kata kalau buat bulat tu hak bertindihnya mana? 5 dan 6. Contoh awal yang Ustazah bagi tadi hanya 1 hari saja. Tapi 5, 6 ini sebab dia contoh ni 5 dan 6 tu hari bertindih. Yang ni yakin haid. Okey, dalam tempoh 10 hari tu yang yakin haid adalah 5 dan 6. Jadi bermakna. Okey, bermakna. Hak mana yakin suci? Yakin haid 5, 6. Yakin suci apa dia? Dia kata 10 hari je kan? Mana 11 hingga 30 adalah yakin suci. Berdasarkan huruf dia. Okey? Jadi bila kita nak bagi hukum pada dia, kita kata 5, 6 yakin haid. Hak tak yakinnya apa dia? 1 hingga 4. Itu mutahayyirah. Berjalan hukum haid dan hukum suci serentak. Begitu juga pada 7, 8, 9, 10. Itu juga mutahayyirah. 11 hingga 30 yakin suci. Berdasarkan huruf. Jadi darah dia ni sepanjang ni. Kalau darah tu daripada 1 hari bulan hingga 30 hari bulan. Cuma hari-hari ini yang mana satu yakin haid, yang mana satu yakin suci dan yang mana satu yang tak yakin. Sebab dia tak ingat. Dia tak ingat hari mula tadi. Jadi kita buat macam tu lah. Kita akan buat gambar rajah. Oh, ini yakin suci, ini yakin haid, yang ni tak yakin, yang ni tak yakin. Yang tak yakin berjalan serentak hukum haid dan hukum suci. Yang yakin haid berjalan hukum haid. Yang yakin suci berjalan hukum suci. Bermakna kalau dari sudut qada, bermakna apa dia? Dia daripada 1 hari bulan tadi sampai 15 hari bulan dia tak solat. Dia tak puasa. Bermakna bila kita kata ihtimal 1 hingga 4 tadi ihtimal kan? Suci dengan haid. Maknanya dia wajib qada 1 hingga 4. Okey, 5, 6 confirm. Wajib qada solat, wajib qada puasa. 5, 6 confirm haid, wajib qada puasa, tak wajib qada solat. 7 hingga 10 mutahayyirah, wajib qada solat, wajib qada puasa. 11 hingga 15 dia pun tak solat juga sebab dia ambil 15 tadi. Jadi dia wajib qada puasa, wajib juga qada solat. Yang dia tak kena sebab 16 hari bulan tu dia dah start solat. Walaupun berdarah, dia dah tahu dia berlaku istihadah, dia pun pada 16 hari bulan tu dia dah mula mandi wajib, dia dah solat, tak apa, tak kena qada lah masa tu. Yang kena qada tu tempoh 15 hari pertama tu sebab dia sangkakan haid, tiba-tiba dia berlaku istihadah dan dia pula ghair mumajizah dan dia pula termasuk golongan yang tak ingat mula haid.
ramai dok pening. Mungkin ramai yang pening dengar balik, tengok slide ya. Cuma yang ustazah nak cakap, okey, ustazah tak bawa lagi kes ni. Ustazah bawa kes yang darah sama. Ustazah dak cerita yang sebelum ni pun mumayyizah, ustazah bagi 2 contoh darah, merah, hitam, 2 color tu sahaja. Ustazah tak bawa lagi kes merah, hitam, merah, hitam, merah. Ustazah tak cerita lagi merah, nakak, merah, nakak, merah, hitam. Ustazah tak cerita lagi. Okey. Ustazah bagi yang jenis 2 darah, mudah nak faham maknanya dulu. Okey, sebab nanti biariti kita berlaku darah kadang-kadang bukan 2 warna, kadang mari 3 warna, kadang mari 4 warna, nak selesai macam mana. Okey, memang pening. Okey, tapi kalau kita tekuni dengan baik, ustazah yakin semua yang dengar kuliah ustazah ni boleh faham dan boleh menjadi pakai. Ya, kena dengar ulang-ulang lagi. Ustazah pemudahkan. Tapi kalau antum baca buku ni antum sesat kalau tak faham asas dia. Okey? Kenapa ustazah kata sesat? Bukan Ustaz Mansur ngajar ilmu sesat dah. Kalau kita tak faham basic yang ustazah kata, suruh baca buku ni dulu. Baca buku kecil ni, buku fiqh darah ni yang diambil daripada kitab Taqrirat As-Sadidah. Buku ni buku basic. Kalau faham hak ni dulu bab istihadah tu, baru boleh baca buku tebal Ustaz Mansur ni. Hak ni nak jadi pakai insya-Allah. Hadam kitab ni 3 kilo ni ustazah angkat pun sakit. Sakit tangan ustazah. Nak pergi ngaji bab tu ustazah buat dalam slide nak pergi ngajar. Tak larat nak bawa kitab berat ni. Banyak berat sangat ilmu dia. Memang berat pun. Memang hebat ustaz ni. Dia bagi contoh, tapi kalau orang tak faham dia pening kepala baca. Sebab ustaz ulang-ulang, lepas tu kena ngundur balik. Ulang-ulang kena ngundur balik. Kerana tak temu jalan. Tak temu jalan balik kalau kita tak ni. Jadi ustazah buat slide tu, ustazah dah permudahkan. Okey. Jadi ustazah doakan semoga semua boleh faham dengan baik. Kalau ada soalan, mungkin selepas ni ustazah akan cuba hasrat ustazah tu memanglah ustazah nak bagi soalan, tapi masa tu memang mencemburi banyak lagi tanggungjawab lain. Jadi dari semasa ke semasa ustazah akan mantapkan kefahaman. Yang ni faham dulu basic. Okey, melalui tamrin, melalui kita kata apa, latihan, insya-Allah kita akan belajar daripada situ. Okey. Saya rasa cukup setakat ni dulu. Kita akan sambung selepas ini 2 benda yang ustazah nak share. Yang ustazah tak sempat ataupun terlupa nak share dekat grup yang muslimah saja, grup terbuka ni, yang melibatkan muqtadah, yang kita kata mumayyizah, yang melibatkan kita kata 3 warna. Ustazah tak sentuh. Masa grup yang muslimah saja ustazah tak sentuh. Begitu juga hukum takmil suci. Dia ada syarat dia. Hukum menyempurnakan suci. Dia ada kaedah dia, bukan boleh pakai-pakai gitu sahaja. InsyaAllah kita akan belajar selepas ni. InsyaAllah ustazah akan buat slide dan ustazah akan bagi slide tambahan. Ya, slide tambahan. Okey, kita baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Buku mana? Buku mana Maizan? Buku, kalau buku ni cuba tengok kat Shopee. Buku kecil ni. Fiqh darah, haid, nifas dan istihadah, terjemahan daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Ini terjemahan dia oleh siapa? Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein. Okey, ustazah nampak itu dekat Shopee ada. Cuba tengok. Kalau buku Syekh Mansur ni, dia tengah nak buat edisi berikutnya, ada berapa pembetulan. Memanglah dalam ni kalau mereka yang tak expert, dia tak boleh nak detect kesilapan. Memang adalah typo, bukan typo, fakta pun tersilap, macam tarikh terletak, adalah yang beberapa kesilapan. Kadang gugur perkataan, patutnya ada ghair, ustaz tergugur perkataan ghair, benda-benda macam tu lah. Hanya orang yang
tu baru boleh detect. Kalau kita tak mahir lagi, ustazah tak nasihat ambil buku tebal ni, buku ni je. Kalau dah faham hok ni pun alhamdulillah. Faham yang ni tak pening baca kitab ni. Okey, yang penting faham. Cuba dapatkan dekat Shopee, okey. Ataupun dalam apa ni, dalam ni dia ada nombor telefon. Ustazah tak tahulah, dia takkan diterbitkan oleh Ikon Syabak Resources. Nombor telefon dia ada bagi kat situ, 011-2093-4970. Okey, 011-2093-4970 ni untuk buku ni. Ataupun cuba cari dulu dekat Shopee ya. Di buku ni murah je, 10 riyal je ustazah beli. 10 riyal. Okey. Okey Maizana baca Mengkut Syekh Mansur tu, kalau kita boleh hadam kitab ustaz tu memang kita mantap lah ya. Banyak cuma agak pening bagi mereka yang tak pakar. Dia macam pergi mari macam tu. Kita kena faham betul-betul. Ustaz bagi contoh banyak sebenarnya, Syekh Mansur bagi contoh banyak. Tapi kalau kita ni dia akan jadi pening. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah apa-apa ustazah update balik ya bila kelas kita. Sebab apa? Sebab ustazah mula busy, sudah ada meeting. Ustazah walaupun tak kerja, memang ustazah tak kerja, tapi ustazah kerja part time sebagai penasihat syariah. Ustazah duduk dalam beberapa komiti. Jadi kalau ada meeting tu memang ustazah tak boleh nak live lah ya. Okey. Itu untuk makluman. Memang ustazah tak kerja pejabat dah. Ustazah buat part time dekat IFIM 2 hari sekali. Seminggu. Jadi yang lain-lain tu meeting bank lah kebanyakannya, institusi yang ustazah jadi syariah advisor. Dia agak sibuk sikit mulai minggu depan. Apa-apa ustazah akan update dekat page kalau ada kelas ya. Ustazah akan update hari apa ada dan sebagainya. Okey. Jumpa lagi.